Buletin Pagi 26 Januari bersiaran secara langsung dari KLCC. Anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini: pilihan raya kecil Cameron Highlands, lebih 30,000 mengundi pagi ini. Wabak rabies diisytihar bencana tahap 2 di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wabak rabies atau anjing gila kini diisytiharkan sebagai bencana tahap 2 setelah wabak itu berlaku melebihi dari satu daerah di Sarawak. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Douglas Unggah Embas berkata, keputusan itu dibuat semasa mesyuarat Kerajaan Negeri Khamis lalu. Dalam satu kenyataan, beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak memaklumkan keputusan ini dibuat setelah kes positif rabies dalam kalangan manusia mencatatkan 17 kes dengan 16 kes kematian. Manakala jumlah kawasan yang positif rabies telah meningkat sebanyak 61 kawasan di seluruh Sarawak kecuali bahagian Limbang. JPBN katanya bertanggungjawab untuk menggerakkan jentera pengurusan bencana di peringkat negeri bagi memastikan segala tindakan dilaksanakan secara teratur, cekap dan terselaras. Ketua Polis Negeri dan Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri bertanggungjawab sebagai komander dan timbalan komander operasi bencana apabila pengendalian bencana diambil alih secara keseluruhannya oleh peringkat negeri. Pemilik anjing juga dinasihatkan agar tidak membiarkan anjing mereka bebas berkeliaran dan membawa anjing keluar dari kawasan wabak rabies tanpa kebenaran bertulis dari State Veterinary Authority. Mereka boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Expo Halal Malaysia 2019 yang bertemakan Malaysia to Japan for 2020 Olympics ditetapkan sebagai platform dagangan bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS Malaysia untuk menembusi pasaran Jepun menjelang Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Terdapat 320 pempamer menawarkan perkhidmatan dan produk halal tempatan. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dengan kerjasama agensinya SMB Corporation Malaysia SMB Corp. Dan untuk butirannya kita bersama wartawan Izrina Amir Hamzah. Izrina, silakan. Terima kasih Asro yang bersiaran secara langsung di luar studio buat pertama kali untuk Buletin Pagi. Signifikannya lokasi kami pada pagi ini sempena memeriahkan lagi Expo Halal Malaysia 2019 yang bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan ke luar negara, yang mana misinya kali ini ke Jepun sempena Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Lebih 100 juta ringgit. Itu sasaran transaksi jualan bersandarkan trend hasil sesi padanan perniagaan di Expo Halal Malaysia ini yang memberangsangkan selama 3 hari. Angka itu jangkaan 2 kali ganda berbanding sasaran awal 50 juta ringgit. Menurut Kementerian Pembangunan Usahawan, Expo ini juga dilihat sebagai platform bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan untuk terokai pasaran dunia selain mempromosi produk dan perkhidmatan halal sempena Sukan Olimpik Tokyo 2020 disusuli Tamasya Paralimpik. Kedatangan tu memberangsangkan dan nampaknya mereka sedang memahami apakah kehendak pasaran dunia dan mereka memahami 2020 ni, Olimpik 20 menjadi satu pelantar saja, satu peluang. Bukan makna mereka menjual di Jepun, tetapi mereka menggunakan pelantar itu, platform itu untuk menjual ke seluruh seantero dunia. Di peringkat global pula, industri halal dianggarkan bernilai sekitar 26 trilion ringgit dengan trend pertumbuhan pada kadar 20% secara purata setiap tahun. Untuk rekod ekspor halal Malaysia ke Jepun pada 2017 bernilai 2.8 bilion ringgit. Angka itu dijangka terus meningkat kepada 3.1 bilion ringgit pada 2018, 3.4 bilion ringgit pada 2019 dan 3.7 bilion ringgit menjelang 2020. Dengan ini, kerajaan bertekad membuka peluang bagi PKS tempatan untuk menembusi pasaran ekspor dalam industri halal. Mereka menjerat private sector ni sekarang ni dia boleh buat sesuatu apa saja, sky's limit, tapi kita facilitate, kementerian facilitate. Saya dengar banyak komen this is unprecedented. Belum pernah kita lihat showcase begini yang masyarakat semua macam begitu gembira. Dan kita ni membuka peluang, kerajaan memberi peluang kepada mereka untuk mempamerkan barang mereka dan seterusnya menunjukkan jalan sedikit sebanyak ke mana mereka nak jual. Jelas beliau selain membangunkan usahawan dalam segmen makanan dan minuman, fokus turut dituju kepada pembangunan usahawan dalam komponen otomotif dan aeroangkasa.
Rancangan seterusnya juga untuk membuka peluang PKS tempatan menembusi pasaran China, Eropah Timur dan Amerika Syarikat. Baiklah, saya sebenarnya tidak keseorangan hari ini. Saya ditemani oleh Puan Haspa Leila Muhammad Hassan. Silakan Puan Pengarah Urusan dari 1850 Resources yang ditemani oleh Abdul Razak. Cik Abdul Razak. Ya, kami bertiga hari ini untuk melihat penonton di Buletin Pagi. Baiklah, sebelum kita ke soalan yang lebih mencabar, saya nak tanya produk apa yang dibawakan sebenarnya Puan Haspa Leila? Okey, kami daripada 1855 merupakan satu syarikat yang membawa produk perfume, maknanya wangian parfum yang mana tahap kita adalah tahap yang paling likat, yang utama dibandingkan dengan EDP dan EDT. Ada perfume tempatan. Kita sama ni asyik menyokong pasaran antarabangsa. Mungkin kali ini juga kita patut sokong produk tempatan sendiri, kan Puan? InsyaAllah. Dah lama produknya? Kami baru bermula perintisnya pada tahun lepas. Tapi yang penting yang kami bawa pada hari ini adalah kami antara salah satu pioneer pembawa haruman wangi daripada Malaysia yang mempunyai taraf sijil halal ya, daripada JAKIM dan iktiraf oleh SIRIM. Itu yang penting. Baiklah, ini hari ketiga dan juga hari terakhir Expo. Setakat ini, apakah yang Puan dapat manfaatkan daripada industri halal ini? Okay. Alhamdulillah diberi peluang pada Expo Halal Malaysia 2019. Kami rasa sungguh bertuah pada hari ini dapat bersama-sama berhimpun di antara 300 syarikat yang membawa produk-produk halal. Kami percaya dengan adanya kami bersama-sama dalam program ini, kami dapat sharing ya, pengalaman, sharing mendapatkan maklumat produk dan sebagainya. Dan yang penting sekali produk kami ni kami dapat istilahkan kepada semua pengguna bahawa satu-satunya produk minyak wangi yang halal yang boleh dibawa solat. Okey, yang penting sekali bau kami kalau tidaklah terlalu kata orang Arabik sangat, terlalu kuat, dan ia sinonim kepada semua pengguna di Malaysia. Istimewa. InsyaAllah istimewa. Okey, soalan terakhir. Industri halal semakin berkembang dan untuk pasaran yang kita nak tembusi Jepun, kan, apakah sebenarnya persediaan Puan untuk produk ni terus memecah kepada pasaran luar pula? Okey. Untuk persediaan kita menyertai sempena Olimpik di Jepun 2020. Kami percaya dengan adanya peluang ini kami dapat menengahkan lagi produk kami, terutamanya di situlah terhimpunnya pelancong-pelancong, peminat-peminat sukan. Dan satu yang penting, kami bukan saja membawa satu bawaan yang halal, tapi kami juga datang dengan EO, Essential Oil. Essential Oil sinonim dengan spa, dengan urutan tradisi dan sebagainya. Jadi saya rasa produk ini bersesuaian untuk dibawa ke negara, terutama sempena sukan Olimpik. Baik, saya doakan perniagaan Puan dan Cik terus berkembang maju. Jumpa di Jepun 2020. Baiklah, terima kasih Puan Haspa Leila. Terima kasih kerana bersama kami dalam Buletin Pagi. Baiklah, Expo selama 3 hari sejak Khamis mempunyai pelbagai aktiviti menarik. Sesi Pocket Talk, forum dan singkat santai. Selebriti seperti Fazal Ismail FBI, Amy Search dan Erma Fatima yang mana berada di belakang saya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda datang ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hari ini, kerana ini ada hari terakhir Expo yang dibuka dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Masuk adalah percuma. Jadi saya rasa sekian dahulu dari saya. Kembali bersama rakan setugas Asrul Nizam Kadir. Silakan. Terima kasih Izrina, langsung dari ruang pameran Expo Halal Malaysia MHE 2019 di KLCC. Kita ke laporan seterusnya. Masalah kesesakan trafik di laluan keluar masuk Tambak Johor akan dapat diatasi selepas kemudahan di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru dinaik taraf dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, ketika ini kementeriannya dalam proses perolehan peralatan dan kelengkapan tertentu selepas memperuntukkan jumlah 10 juta ringgit diluluskan kerajaan. Kita dah sebut tadi untuk upgrade sistem kita, auto gate kita, M-Buds kita dekat sana. So inilah yang menyebabkan berlaku lambat ni, is because ada sistem kita tak berapa ni lah.
AutoGate tak berfungsi sistem kita ni. So ini yang kita akan perbaiki nanti. Tambah beliau, antara penambahbaikan yang dijangka diberi tumpuan termasuk mempertingkatkan kualiti pagar automatik yang digunakan selain penyelenggaraan sistem kawalan sempadan automatik bagi penunggang motosikal atau M-Bike. Selain itu, penggunaan peralatan lebih canggih dan terkini diyakini mampu mengatasi isu kesesakan lalu lintas di CIQ yang secara harian menampung 200,000 kenderaan termasuk 40,000 motosikal. Kerja-kerja penambahbaikan itu dijangka siap selewat-lewatnya dalam tempoh 5 bulan. Beliau semalam melawat kaunter immigration, pagar automatik dan bilik menunggu sementara di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Seramai 31,639 pengundi yang layak membuang undi pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Cameron Highlands hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membuka 29 pusat mengundi dengan 86 saluran. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut mengenainya, kita bersama wartawan Syafiqah Damanhuri. Bagaimana proses perjalanan pengundian setakat ini, Syafiqah? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Asrul. Di Pilihan Raya Kecil Cameron Highlands pagi ini, seawal jam 7.50 pagi tadi, pengundi telah pun mula hadir dan beratur di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Berincang di mana saya berada ketika ini. Dan di sini seramai 2,627 pengundi berdaftar yang menetap di sekitar Berincang, termasuk dari masyarakat orang asli di Kampung Sungai Ruwil, Berincang. Dan 6 saluran dibuka dan akan ditutup pada jam 5.30 petang nanti, dan waktu kesemua bagi 29 pusat mengundi ditutup adalah berbeza-beza mengikut lokasi. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, cuaca amat baik dan juga keadaan bagi pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands ini cukup tenang walaupun ada sedikit perlahan bagi aliran trafik, namun dikawal oleh pihak polis setakat ini. Dan ingin saya maklumkan juga, calon bebas iaitu Wong Seng Yi telah membuang undi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Valley, manakala seorang lagi calon bebas iaitu Salahuddin Abu Talib turut membuang undi di Sekolah Kebangsaan Sungai Koyan 1. Dan bagaimanapun, calon Pakatan Harapan M. Manogaran dan juga calon Barisan Nasional Ramli Muhammad Noor tidak membuang undi mereka di sini. Dan menurut pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Azhar Azizan Harun, keputusan bagi pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands ini akan diumumkan selewat-lewatnya pada jam 10 malam nanti. Dan bagi pengundi, anda digalakkan untuk turun membuang undi, dan itu merupakan tanggungjawab, dan jangan lupa untuk membawa kad pengenalan masing-masing. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan di Pilihan Raya Kecil Cameron Highlands ketika ini. Terima kasih Syafiqah dengan laporan itu tadi. Kita ke laporan berikutnya. Polis membongkar taktik licik seorang lelaki yang aktif memperdaya orang ramai dengan menyamar sebagai pegawai kanan polis dari Bukit Aman. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Amar Ramli berkata, suspek baru bebas dari hukuman penjara juga disyaki meliwat seorang remaja berusia 14 tahun. Tambah beliau, suspek mengaku dirinya berpangkat superintenden dan kononnya ditugaskan untuk menjalankan risikan keselamatan. Antara mangsanya membabitkan pegawai kerajaan, ketua kampung, penghulu, pengarah hotel dan penyelia pengawal keselamatan. Kelicikannya bagaimanapun terbongkar apabila dia ditahan polis di Kampung Delik Kelang pada jam 1.30 petang Rabu lalu. Tangkapan dibuat susulan laporan seorang wanita yang kerugian RM5,000 akibat diperdaya suspek. Suspek katanya meminta wang itu kerana kononnya mampu membantu mangsa membebaskan suaminya yang ditahan Jabatan Immigration. Ketika ditahan, suspek masih berpakaian lengkap seragam pegawai polis. Pemeriksaan lanjut di rumah sewa suspek, polis menemui pelbagai peralatan dan pakaian berlogo polis, termasuk baju kalis peluru dan sarung pistol. Permohonan reman di hadapan Magistrate Kelang pada semalam 24/1 dan suspek dibenarkan ditahan reman selama 4 hari sehingga 27/1/2019. Dan kes ini disiasat. Yang pertama sekali di bawah Seksyen 384 dan 170 Kanun Perseksaan, iaitu hukuman bagi pemerasan. Barang siapa melakukan pemerasan hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebat
atau dengan mana-mana dua daripada hukuman itu. Semakan mendapati suspek mempunyai 21 rekod jenayah lampau sejak tahun 2006. Polis menumpaskan geng along besi hasil penahanan dua lelaki yang disyaki terlibat dalam kegiatan mencuri besi penutup longkang di sekitar Putrajaya minggu lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata hasil siasatan awal mendapati dua lelaki terbabit bergiat aktif mencuri sebanyak 332 besi penutup longkang di Presin 8, Presin 11, Taman Putra Perdana di Presin 1. Tambah beliau, serbuan pertama dibuat pada jam 11.30 malam 17 Januari lalu di Taman Prima Kajang dan seorang lelaki berusia 37 tahun ditahan. Polis turut menemukan sebuah kereta Proton Wira milik ibu lelaki itu yang digunakan dalam kegiatan terbabit dan pemeriksaan mendapati suspek mempunyai 2 rekod lampau berkaitan kes dadah. Pada 19 Januari lalu, rakan suspek iaitu lelaki berusia 32 tahun ditahan di Taman Bukit Mewah Ampang. Kita dapati bahawa kehilangan yang berlaku di tempat mereka ambil ini adalah sebanyak 332 besi penutup longkang, iaitu 101 keping telah dicuri di sekitar Presin 8 dan Presin 11, manakala sebanyak 231 keping telah dicuri di Taman Putra Perdana Presin 1. Jadi kerugian kalau kita tengok daripada 332 besi yang dicuri ini adalah bernilai 29,880. Jelas beliau, susulan tangkapan itu, 2 premis barangan lusuh yang disyaki membeli besi penutup longkang dicuri suspek turut diserbu di Sungai Chua Kajang. 8 individu ditahan bagi membantu siasatan. Polis turut merampas sebanyak 80 keping penutup besi longkang, 2 buah kereta Proton Wira serta Pro 2 Alza, dokumen jual beli besi, sebotol air ketum dan dadah jenis syabu. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri harta awam, Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1956, Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Bertemu kembali dalam laporan antarabangsa. Siri bantahan di Sudan berterusan dengan yang terbaru mengakibatkan 2 orang lagi penunjuk perasaan terkorban. Antara yang maut lelaki berusia 24 tahun ekoran kecederaan sewaktu ketegangan berlaku di Bandar Omdurman. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini sekurang-kurangnya 30 maut dalam tunjuk perasaan yang bermula sejak Disember lalu. Kumpulan berhaluan kanan bagaimanapun percaya jumlah yang terkorban melebihi 40 orang. Di Bandaraya Khartoum, pasukan keselamatan melepaskan gas pemedih mata di beberapa kawasan kejiranan bagi menyuraikan tunjuk perasaan. Omar Al-Bashir digesa untuk meletak jawatan susulan krisis ekonomi yang semakin meruncing di negara itu. Di China, seorang maut dalam insiden letupan di sebuah pusat membeli belah di timur laut negara itu. Kejadian yang berlaku di bandar Changchun dikongsi secara meluas oleh pengguna media sosial. Letupan dilaporkan berlaku di tingkat atas bangunan setinggi 30 tingkat itu mengakibatkan kepulan asap tebal. Menurut kenyataan saksi di media sosial, lebih daripada 1 letupan kedengaran. Insiden berkenaan masih disiasat. Pengarah filem Bohemian Rhapsody, Bryan Singer, menyangkal artikel memperincikan dakwaan salah laku seksual terhadapnya sebahagiannya membabitkan remaja lelaki. Majalah The Atlantic menyiarkan keterangan 4 saksi. 2 daripadanya berkata Singer melakukan hubungan seks dengan mereka ketika masih di bawah umur. Namun Singer 53 tahun yang mengarah filem popular termasuk siri X-Men berkata artikel itu dikeluarkan untuk mengambil kesempatan ke atas kejayaan Bohemian Rhapsody. Penulis artikel itu, wartawan Alex French dan Maximilian Porter berkata mereka mengambil masa setahun menyiasat saman dan dakwaan terhadap Singer dan menemubual lebih 50 sumber. Seorang sumber mendakwa Singer melakukan hubungan seks dengannya pada 2007 ketika dia berusia 17 tahun.
Seorang lelaki disaman selepas menyiarkan di YouTube kecamannya terhadap salah satu produk termahal keluaran Lego, iaitu kritikannya mengenai model kereta Bugatti Chiron berharga £323. Thomas Pankey mengecam syarikat mainan itu kerana menjual produk model Bugatti Chiron yang disifatkannya sebagai buruk tetapi mahal. Selain mempunyai 160,000 pengikut di YouTube, Pankey turut memiliki kedai mainan Heldenstein di Frankfurt, Jerman. Lego mendakwa pengguna mungkin akan keliru antara kedai mainan Pankey dengan permainan keluaran Lego. Menurut Pankey, sebagai peminat Lego, dia sentiasa mengkaji produk secara jujur walaupun terpaksa menonjolkan aspek negatif. Beim Porsche war das hier oben schalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang und Neutral. Kembali, Sukan Bola Sepak Piala Asia 2019. Emirat Arab Bersatu UAE melengkapkan hari penuh kejutan apabila menyingkirkan juara bertahan Australia 1-0 pada aksi suku akhir malam tadi. Jaringan Ali Mabkhut pada minit ke-68 sudah cukup membawa tuan rumah melangkah ke separuh akhir buat kali ketiga dalam sejarah kejohanan. Kemenangan di Stadium Hamzah bin Zaid bakal menemukan UAE dengan tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar yang terdahulu turut melakar kejutan, menupaskan juara 2 kali Korea Selatan 1-0. Ini adalah kemenangan pertama UAE ke atas Australia. Kejayaan yang disambut dengan sorakan ribuan penyokong yang membanjiri stadium. UAE yang memiliki pencapaian terbaik menduduki tangga ketiga pada 2015 akan berdepan Qatar Selasa ini. Satu lagi separuh akhir menemukan juara 4 kali Jepun dan Iran pada hari Isnin. Tenaga Nasional Berhad TNB kembali merampas kedudukan teratas Liga Hoki Malaysia 2019 daripada pasukan Hoki Terengganu THT selepas membelasah Maybank 7-1 pada aksi kelima Liga di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam. Kejayaan itu kemenangan keempat yang dilakar skuad kendalian Nur Saiful Zaini Nasiruddin untuk mengumpul 12 mata. Sementara itu, Universiti Kuala Lumpur UNIKL melonjak ke kedudukan ketiga Liga selepas menewaskan Nur Insafi 3-1. Manakala Universiti Teknologi Mara UiTM yang menundukkan TNB Thunderbolts 2-1 ceria mendaki satu anak tangga untuk berada di kedudukan kelima. Pertembungan TNB menentang Maybank di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam paling mencuri tumpuan memandangkan kedua pasukan meletakkan kepercayaan penuh kepada pemain-pemain tempatan. Aksi di suku pertama berlangsung rancak apabila TNB dan Maybank saling berbalas serangan. Dan gol pembukaan hanya muncul pada minit ke-10 menerusi gol padang pemain TNB Shazril Irwan Nazli. Ketinggalan 1-0, Maybank cuba bangkit mencari gol penyamaan pada suku kedua. Namun kebangkitan itu pantas disekat Muhammad Arif Syafi'i Ishak yang meledak gol kedua TNB menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-19. Ia disusuli gol ketiga hasil jaringan padang Firhan Asyari 10 minit berselang. Sedar lawan bagaikan hilang tumpuan, TNB terus menggandakan asakan pada suku ketiga. Hasilnya TNB berjaya menambah 3 lagi gol, kali ini menerusi Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal pada minit ke-38. Muhammad Arif Syafi'i Ishak menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-41 dan gol padang Nik Muhammad Aiman Nik Rozmi minit ke-45. Apapun ketika ramai menjangkakan TNB akan terus menguasai permainan pada suku keempat, ketua pasukan Maybank Hafifi Hafiz Hanafi berjaya memanfaatkan peluang daripada pukulan sudut penalti untuk gol tunggal Maybank pada minit ke-48. Satu gol Maybank itu bagaimanapun tidak memberi kesan besar kepada TNB. Sebaliknya, pasukan yang muncul juara Piala Tan Sri Piala Gendra 2019 itu merekodkan gol ke-7 menerusi Shallow Silverius 2 minit sebelum permainan tamat. Tiada lagi gol menyusul, TNB bergaya menewaskan Maybank dengan keputusan 7-1. Dan perlawanan ke-6 Liga nanti pastinya lebih sukar. Berikutan TNB dijadual turun menentang THT di Stadium Hoki Batu Buruk Kuala Terengganu esok. Tak confident. Laporan itu tadi mengakhiri buletin pagi hari ini yang dibawakan secara langsung dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sempena Expo Halal Malaysia. Saya Asrul Nizam Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.